Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita telah menerima satu berita yang amat mengejutkan dan menyedihkan di seluruh Malaysia. Berita baru diperolehi daripada bharian.com.my bertarikh hari ini 20 April 2024. Bertajuk Sultan Selangor Zahir ucapan takziah pemergian Turhani Omar. Berita penuh. Shah Alam, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar yang meninggal dunia pada awal pagi tadi. Turut menzahirkan ucapan takziah ialah Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norasikin. Menurut hantaran dalam Instagram Selangor Royal Office, Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Polis Selangor pada tahun 1971 selama 2 tahun. Tambah kenyataan itu lagi, atas jasa dan bakti Allahyarham, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah telah mengurniakan darjah kebesaran Dato' Sri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah SSSA pada tahun 1992. Baginda mendoakan semoga roh Allahyarham Muhammad Hanif dicucuri rahmatnya dan ditempatkan bersama dengan golongan beriman serta beramal soleh menurut hantaran itu. Muhammad Hanif, 85 tahun, yang menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 2.15 pagi tadi akibat sakit buah pinggang, dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang keempat pada usia 35 tahun bermula 8 Jun 1974 sebelum bersara pada 15 Januari 1994. Berita ini daripada Bernama diterbitkan semula di bharian.com.my. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ya, ada satu maklumat yang baru saja sebentar tadi saya terima, dan saya harap anda semua penonton-penonton, viewer dan follower channel ini supaya jangan berganjang dulu, sebab berita ini agak hangat, agak panas dan mengejutkan. Kita dapat maklumat bahawa kononnya kemungkinan besar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengalami tikaman belakang, ditikam dari belakang. Kononnya dia akan menerima tindakan mengejutkan daripada beberapa pihak. Saya baru baca tadi sebenarnya maklumat ini daripada satu maklumat yang selalu dibaca oleh rakyat Malaysia kini. Dijangka kononnya akan ada tikam belakang menjelang PRK yang akan datang. Kononnya ada boikot bakal dijalankan untuk PRK ini. Dan daripada laporan itu mengatakan ada kaum-kaum tertentu yang bakal memboikot kerana tak puas hati. Saya nak bagi komen sikit. Yang nak boikot ini dah fikir panjang kah? Sebenarnya kamu nak boikot, kamu nak buat apa? Apa yang kamu mau?
sebenarnya kamu mau boikot kenapa? Dan tindakan daripada boikot itu nanti apa hasil yang kamu dapat? Inilah pikiran-pikiran manusia yang pentingkan hanya kepada kepentingan dia saja. Kepentingan politik kah, kepentingan dia saja kah, tapi tidak melihat kepada keseluruhan. Kenapa nak diboikot? Pada pendapat saya begini sebenarnya. Kenapa nak boikot daripada anda semua kempen boikot ke tikam belakang apalah. Daripada boikot, lebih baik bincang, beritahu. Inilah masalah manusia-manusia sekarang ini. Suka boikot, tidak suka bincang. Tidak suka untuk kaji. Kesan daripada boikot itu tak baik. Kesan daripada boikot apa? Yang dia tahu dia nak puaskan hati, nak tunjuk, nak menentang dan sebagainya. Tapi tindakan daripada boikot itu jauh lebih besar daripada yang sebenarnya bakal berlaku. Jadi kalau tak puas hati tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan, ada sumber, ada dia punya proses untuk nyatakan ketidakpuashatian itu, bukan nak boikot. Kalau boikot nanti parti yang satu tu menang, yang kamu tidak sokong yang menang, nanti masalah juga. Masalah juga. Lepas itu siapa punya salah? Nanti tuding jari lagi. Jiran sebelah rumah kata engkau lah punya salah. Jiran sebelah rumah punya kata engkau lah punya salah. Engkau tak pergi mengundi, engkau tak pergi mengundi, engkau pergi mengundi dia dan sebagainya. Nanti masalah akan datang, semua tuding jari tak mengaku salah pula. Jadi senang penyelesaian dia. Bukan boikot, tak boikot. Bukan itu pada pendapat saya penyelesaian sebenar. Tapi pada pendapat saya penyelesaian sebenar ialah pergi mengundi. Pergi mengundi pertama. Kedua, penyelesaian sebenar pada pendapat saya ialah suarakan keinginan itu melalui saluran yang betul. Pergilah bercakap dengan wakil rakyat kamu kah, wakil rakyat yang berkenaan. Pergilah berbincang dengan wakil rakyat berkenaan. Baru betul. Bukannya sembarangan saja boikot itu, boikot ini. Itu tidak betul. Jadi pada pendapat saya lah kan, daripada boikot memboikot ini yang tak dapat apa nanti dia punya hasil. Memang sudah tahulah. Kita sudah berpengalaman lah, berpuluh tahun sudah negara Malaysia ini. Jadi tahulah daripada hasil daripada memboikot itu selalunya tidak bagus pun hasil dia. Tidak gembira pun hasil dia. Dan hasil dia selalunya memang sudah tahu, memang satu yang menyengsarakan rakyat sendiri. Selalunya itulah hasil boikot memboikot. Jadi saya pun heran kenapa ada masih orang suka boikot memboikot. Yang dapat kesan bukan ahli politik, yang dapat kesan adalah rakyat sendiri. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat, bergema di channel ini. Kepada siapapun rakyat di Malaysia, sama ada kamu berpangkat tinggi, kamu menteri, sama ada kamu ni ahli perniagaan, selebriti, businessman, tambah-tambah lagi ahli politik, tambah-tambah lagi kamu pemimpin politik, menjadi public figure di negara Malaysia. Saya ingin mengingatkan kepada anda semua, anda hidup di Malaysia. Anda bukan hidup di negara yang lain, tapi anda hidup di Malaysia. Bila anda hidup di Malaysia, ikutlah seperti orang Malaysia. Jangan hidup suka hati saja. Kita ada undang-undang di Malaysia. Kita ada perlembagaan di Malaysia.
Sebab itu, bila hidup di Malaysia, salah satu daripada benda yang kita kena hormati adalah raja sebagai institusi payung kepada negara kita. Kalau benda ni anda tak boleh tu ikut, kalau benda ni anda tak boleh setuju, kalau benda ni anda tak boleh hormat, lebih baik jangan tinggal di Malaysia lah. Anda bukan untuk Malaysia. Sekiranya ini anda tidak dapat hormati, anda tidak layak untuk berada di Malaysia. Sebab Malaysia adalah negara yang aman damai. Jadi hormati raja sebagai institusi payung kepada kita. Sekiranya anda setuju dengan kata-kata pembukaan saya ini, anda boleh komen saya setuju. Daulat tuanku. Saya setuju daulat tuanku. Saya sebagai admin Twin TV, saya setuju daulat tuanku 1000 kali, 1 juta kali, 1 bilion kali, selama-lamanya. Perbuatan tidak menadah tangan ketika bacaan doa yang dibacakan untuk Yang di-Pertuan Agong dan keluarga diraja semasa khutbah solat Jumaat adalah tindakan yang sama sekali tidak wajar. Tidak wajar untuk dilakukan. Lebih tidak wajar lagi jika perbuatan itu pula dihebahkan pula pada umum, seolah-olah kita bangga melakukannya. Apapun perasaan kita kepada raja atau sultan, sesuatu yang kita harus sedar ialah institusi diraja itu adalah yang paling penting kepada kita sebagai raja. Mereka adalah payung pada kita. Sebagai rakyat di negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan ini, kita perlu menghormati itu. Institusi diraja bukan sahaja merupakan ketua negara atau negeri, bahkan ia juga merupakan ketua dalam hal ehwal agama Islam. Mungkin orang ahli PAS ini dia lupa tentang ni. Ini ada belajar di sekolah mendengar lah. Dalam banyak perkara seperti hak istimewa orang-orang Melayu dan kedudukan Islam sebagai agama rasmi, institusi itulah pelindung dan benteng yang pertama dan terakhir. Dengan ada 9 raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Majlis Raja-Raja, kita sepatutnya bangga kerana pelindung atau benteng yang melindungi kita itu sangat kebal dan kukuh. Selagi institusi diraja itu kekal, tidak mudah untuk sesiapa pun menggugat apa yang telah termaktub dalam Perlembagaan Negara Malaysia. Sebab itu, sebagai rakyat, kita mesti menghormati institusi diraja selagi ia kekal diletakkan sebagai payung untuk melindungi kita di dalam Perlembagaan Negara Malaysia. Sejak dulu kalau berbual-bual dengan rakyat yang sama-sama suka mengkritik, saya selalu berkata kepada mereka agar janganlah keterlaluan mengkritik raja, sebagaimana kerasnya mereka mengkritik Perdana Menteri atau menteri-menteri. Selain raja perlu dihormati atas kedudukan, raja atau sultan juga tidak boleh dijatuhkan sebagaimana Perdana Menteri atau menteri mungkin boleh jatuh dan hilang jawatan kerana kritikan yang berterusan, tapi bukan kepada raja atau sultan. Menadatangkan atau mengaminkan doa terhadap agung atau raja adalah tanda kita menghormati institusi diraja dengan berharap kepada Tuhan agar institusi itu kekal memberi kebaikan kepada kita. Dalam hal ini, selain perbuatan menadatangkan itu bukan satu kesalahan, malah juga memperlihatkan itu adalah satu sikap yang mulia kita sebagai umat Islam dengan meletakkan pengharapan terakhir kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melindungi kedudukan institusi diraja. Tidak menandatangan atau enggan mengaminkan doa, kemudian bangga pula menghebahkannya secara terbuka, di samping menunjukkan kebiadaban, ia juga boleh dikira menghina dan menghasut. Ia mungkin tidak menjadi kesalahan jika perbuatan itu dilakukan secara sendirian dan diam-diam. Namun menghebahkan perlakuan itu secara tidak wajar adalah perlakuan yang tidak wajar. Itu jelas memperlihatkan wujudnya ciri-ciri penghasutan. Oleh kerana laporan polis sudah pun dibuat,
terselahlah kepada pihak berkuasa melakukan tindakan seterusnya. Tetapi berikutan pelakunya sendiri sudah memohon maaf atas perbuatan ini. Dengan sendirinya menunjukkan beliau sadar tentang kesilapan yang telah dilakukannya. Jika yakin tindakannya itu betul, kenapa beliau tidak terus mempertahankan saja perlakuannya itu? Maka disinilah pihak berkuasa sudah ada asas untuk bertindak sewajarnya terhadap pelaku tersebut, supaya di lain masa tiada lagi kebiadaban dan cubaan menghasut seperti ini dilakukan. Saya sudah membacakan daripada Sahbuddin Husin 15 hari bulan April 2024. Yang baru saya bacakan tadi itu daripada Sahbuddin Husin, tulisan daripada Sahbuddin Husin diterbitkan di sahbuddin.com.net, tariknya 15 April 2024. Hormati Raja sebagai institusi payung kepada kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.